Assalamualaikum dan hai kepada semua. Saya Muhammad Aibuman bin Azhar daripada sekolah SMK Pilihan Hulu dan saya dari kelas 3 Ibu Zain. Okey, sekarang saya akan menceritakan tentang novel yang bertajuk Tenang-Tenang Ai di Tasik. Dan drama ini dikeluarkan daripada buku Bintang Hati. Buku ni, drama ni dimulakan dengan tindakan Muzaffar yang memberitahu ibunya tentang kerelaannya untuk melatih sekumpulan peserta cacat penglihatan mengendalikan kayak dengan betul sebelum mereka menyertai ekspedisi berkayak melintasi Tasik Permai. Okey. Ibu Muzaffar tidak bersetuju dengan tindakannya kerana dia bimbang akan keselamatan anak tunggalnya itu. Okey, menurut ibunya lagi, tindakannya itu akan menambahkan beban dan menyusahkannya kelak. Walau bagaimanapun, Muzaffar bertegas untuk melatih kumpulan peserta itu memandangkan ramai pekerja di tempat peranginannya yang bercuti. Okey, Muzaffar juga berjanji untuk menjaga keselamatannya sepanjang 4 hari 3 malam dia berada di tempat peranginan tersebut. Azizi berasa hairan apabila Muzaffar menceritakan kisah ibunya yang melarang melatih kumpulan orang cacat penglihatan, sedangkan ibu Muzaffar merupakan seorang wanita yang disegani. Namun Azizi memujuk Muzaffar dengan alasan ibunya terlalu menyayanginya, sehingga menyebabkan dia berasa bimbang dan bertindak sedemikian. Okay. Pada keesokan harinya, para pekerja di Permai Resort menyambut kedatangan kumpulan peserta yang cacat penglihatan itu dengan baik dan mesra. Kumpulan itu terdiri daripada 36 orang, tetapi 6 orang daripadanya berpenglihatan normal. Selepas para peserta berehat, Azizi dan Muzaffar mula menerangkan dan memberi tunjuk ajar dan melatih para peserta tersebut tentang cara berkayak dengan betul. Mereka dibantu oleh beberapa orang sukarelawan seperti Nurul, Haris dan Cikyong. Pada malamnya, Azizi bersembang dengan Muzammil di beranda chalet. Dalam perbualan mereka, Muzammil melahirkan rasa gembiranya dan berterima kasih kepada Azizi dan Muzaffar kerana dia akhirnya berpeluang untuk merasai pengalaman berkayak. Hal ini demikian kerana Muzammil berasa kecewa terhadap rakan-rakan sejabatnya yang memandang rendah dan memperkecilkan keupayanya sebagai orang kelainan upaya. Lantaran itulah, dia berusaha untuk mengatur ekspedisi berkayak tersebut untuk membuktikan keupayanya berkayak seperti orang yang normal. Dia berasa bersyukur dan gembira apabila pihak pengurusan tempat peranginan itu bersedia menerima kehadiran mereka. Okey, sekarang ni dia masuk yang part sedih lah. Jom, music please. Dalam perbualan antara Muzaffar, Haris dan Nurul, Muzaffar dapat mengetahui kisah sedih Muzammil yang berasal dari sebuah keluarga yang ternama dan kaya di Kelantan, tetapi diserahkan kepada keluarga angkatnya di Johor ketika dia berusia 3 bulan. Dia dilahirkan cacat penglihatan. Muzaffar membelik mukanya di hadapan cermin untuk melihat persamaannya dengan Muzammil. Azizi menegaskan bahawa Muzaffar dan Muzammil banyak mempunyai persamaan dari segi wajah dan perawakan. Muzaffar pulang ke rumah setelah aktiviti ekspedisi berkayak di Tasik Permai selama 4 hari 3 malam bersama Muzammil dan rakan-rakannya. Ibu Muzaffar bersyukur apabila anaknya Muzaffar pulang ke rumah dengan selamat. Muzaffar menunjuk ibunya ke studio untuk menonton rakaman ekspedisi berkayak melintasi Tasik Permai bersama para peserta yang cacat penglihatan tersebut. Ibu Muzaffar tergamam apabila melihat persamaan yang ada pada Muzaffar dan Muzammil melalui tayangan video yang ditayangkan oleh anaknya Muzaffar.
Muzaffar merasa hairan apabila ibunya tidak mahu meneruskan tontonan video peserta ekspedisi berkayak di Tasik Permai. Muzaffar juga berasa sangsi akan status dirinya sebagai anak tunggal apabila melihat reaksi ibunya seolah-olah menyimpan satu rahsia. Dan selepas dia mengetahui latar belakang Muzammil, Muzaffar menceritakan kepada Azizi tentang perasaannya sewaktu dia membantu Muzammil akibat kayak yang terbalik. Muzaffar juga menitiskan air mata sewaktu mereka bersalaman dan berpelukan sebelum Muzammil berangkat pulang. Nilai yang terdapat di dalam drama ini ialah kerjasama, baik hati, bertanggungjawab, berhemah tinggi, kasih sayang, keberanian, kegigihan, kesabaran dan rasional. Pengajarannya ialah kita hendaklah bijak menyusun sesuatu aktiviti ketika memberi latihan kepada orang lain. Yang kedua, kita mestilah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Dan yang ketiga, kita hendaklah gigih mempelajari ilmu baru dan tanpa menjadikan kekurangan diri sebagai pahala. Sekian, terima kasih.